menyentuh tajuk yang utama, yakni menjadikan kehidupan ini hanya cukup dengan Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Sedang mata Allah SWT apabila kita membahaskan perkataan cukup ini ditafsirkan dalam pelbagai perkara yang kalau akal mengambil alih perbincangan ini, maka cukup didefinisikan sebagai perkara yang dikaitkan dengan benda. Cukup tak makan, cukup tak hidup kita ni. Kecukupan yang dimasukkan itu kalau diambil alih dengan perkataan itu dan diambil alih dengan akal, kan adat kebiasaannya hidup ni memang akal lah yang akan berbicara, adat. Dan datang iman itu adalah untuk membantu kita tidak hidup hanya semata-mata dengan akal semata-mata. Sebab ada lagi definisi yang lebih besar apabila dikaitkan dengan kehidupan. Cukupkah kehidupan kita ini disandarkan dengan apa? Ada dua perbincangan. Bila kita letakkan pada hakikat kehidupan, sandarkan pada kehidupan yang sebenar, makna kata ada lagi satu perbincangan yang lebih luas daripada kecukupan yang kita sandarkan hanya bersandarkan kebenaran. Wa imma kalau kita letakkan pada kebenaran pun contoh bab makan, bagaimana kita definisikan cukup kita makan ni dengan satu pinggan? Cukup adakah dengan kuantiti berat makanan, adakah kuantiti dengan jenis makanan, ataupun dengan kuantiti kita kenyang? Jadi kenyang ni pula nak dikaitkan dengan sebelum kenyang tu lapar. Bila kata lapar tu tuan-tuan, dia bukan dalam kawalan kita. Lapar ni bukan kawalan manusia. Tak ada lagi lah orang ini berusaha untuk lapar. Saya nak usahakan diri saya untuk lapar, atau saya berusaha untuk tak nak lapar. Sampai masa je saya lagi. Sekarang pukul 6.30 pun dah bunyi-bunyi dah, keroncong dah, gerak. Nampak? Kita tak boleh nak alang satu fitrah yang mana Allah telah campakkan dalam konteks kita ni nak kenyang dulu, tapi lupa yang mana lapar tu lebih besar. Kerana bila lapar, makan semua sedap. Nasi putih, telur mata kicap, jalan kata. Tapi bila dah kenyang, kambing kulit letak dalam mata pun tak jadi apa dah. Letaklah makanan yang paling mahal sekalipun, kenyang sampai tak ada mana. Jadi kalau nak dinisbahkan cukup tadi, kalau kita kata makan pun dalam konteks kita nampak saya cukup satu pinggan, yang kita nampak nasi, yang kita nampak makanan, kita nampak makanan tu yang mengenyangkan kita. Soalannya sebelum kita kenyang, lapar. Yang melaparkan kita tu makanan kah? Sebab tadi kita kata yang mengenyangkan kita makanan. Ni kita bahas dalam tafsir, dia punya istilah dulu. Berapa ramai hari ini kita terperangkap dengan istilah akal. Istilah akal. Kita tengok saja makanan, kita kata kenyang. Sedangkan yang kita lapar tu saja tidak bersandar pada makanan. Sebab duduk tak fikir makanan pun lapar dah. Tak fikir apa-apa, lapar dah. Nampak? Terutama macam budak-budak. Fitrah budak-budak ni, kita tengok Allah buat lapar ni, tak perlu kita tunjuk handphone kat dia. Sekarang main handphone kan, mak-mak moden kan. Nak lapar tak? Ni, nak makan tak? Kita tunjuk. Ni makanan ni, lapar tak? Lapar tak? Kita pun risau, macam mana anak aku nak makan ni? Kita pun ajar dia, lapar nak? Tak ada. Tahu-tahu je lapar, tahu-tahu je makan. Mana-mana. Maka kalau kita lihat di sini, lapar ni pun tidak di dalam kawalan kita, apatah lagi kenyang. Maka kenyang dan lapar di dalam kekuasaan Allah, bi qudratillah. Maka cukup yang dia katakan di sini adalah cukup yang memberi maksud kepada yang lebih besar, yakni dalam tafsiran rezeki. Yang mengurus rezeki kita, yang mentadbir seluruh keperluan hidup kita. Yang ini kita nak faham dengan lebih dalam supaya kita tidak terperangkap dengan fitnah dunia. Terperangkap malah yang lebih besar, masuk kita dalam lembah syirik khafi, tersembunyi.
malah terperangkap kita dengan syirik jali. Jelas pula, yang bergantung kita cukuplah kita cukup bergantung yang mengenyangkan kita makanan. Berapa orang yang makan tak kenyang-kenyang, rupanya dia bela saka. Dia makan tak kenyang-kenyang ni apa hal ni? Saka dia belanya. Satu periuk dia makan tak kenyang-kenyang, contoh. Atau ketika sakarat, yang menghilangkan haus air, waktu itu minta air, bagi air tak hilang haus, bagi air tak hilang haus, bagi tak hilang-hilang, kerana waktu itu bukan air yang menghilangkan haus. Nah, sedang mata Allah SWT, bila kita menurunkan perbincangan ini dari sudut hakikat, tanpa sedar, ini kita tanpa sedar. Kalau sedar tu kita cakap cukup, yang mencukupkan, yang mengenyangkan itu, ini adalah makanan, ini adalah nasi, kita keluar dah kalimah syahadah tu. Kalau ulama membahaskan syirik jali dah, kerana qasad dia, tujuan dia selain Allah dah tu. Kerana kalau kita bahaskan balik yang mentadbir hidup, tak ada satu pun yang boleh menentukan lapar, tak ada satu yang boleh menentukan kenyang. Tapi kita diuji dengan makanan. Allah uji dengan makanan, Allah datang dengan makanan. Sebab tu lepas makan alhamdulillah, sebelum makan bismillah, lepas makan alhamdulillah, puji Allah, sebelum makan bismillah dengan nama Allah. Tapi berapa ramai manusia ni qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang ingat kepada pemberi nikmat. Ingat Allah, makan ingat Allah. Biasa ingat lapar, biasa orang makan ingat lapar, ingat sedap, ingat lauk, ingat benda lah. Nah, kita cerita perbincangan yang kedua pula. Ni bab makan. Bab makan boleh kita kata tak apalah, kita mungkin faham sikit lah. Bab duit parah lagi ni. Bab duit ni, kalau bab makan sifatnya yang menceritakan bab makan ni adalah lebih besarnya rezeki, razak, rezeki. Dalam bab duit tak ada kaitan dengan rezeki kah? Nak keluar pergi kerja cari rezeki tu benda. Cari apa? Dia sebut berlapik cari rezeki, ustaz. Dia kalau cari duit tu nampak sangat mata duitan. Gimana cari duit? Allah, kerah sangat bunyi tu. Gimana cari rezeki? Nah, padahal kita nak cuba nisbahkan rezeki yang kita nak tu, serupa macam makanan lah. Lapar, cari makan. Tapi kok ada rezeki mana-mana ke? Dia sebut. Orang tak sebut lah direct cari nasi. Tak, dia ada berlapik. Malah doa pun minta warzuqni, rezekikanku. Tak ada imam doa, ya Allah bagilah makan pagi ni ya Allah, katanya. Ada. Kita pula, kita sebagai ketua keluarga nak memastikan anak kita ni, isteri kita ni semua makan. Kita berdoa, ya Allah bagilah anak-anakku ni makan hari-hari ya Allah. Bagilah isteri aku ni makan ya Allah. Bagilah makan, pening dah. Nak makan apa ni hari Nasi ayam ya Allah, mi goreng, spaghetti, anak belakang chicken chop ya. Dah macam make order pula, makanan order. Dah macam make order pula kalau tuan-tuan spesifik nak makan apa. Nampak? Kita rangkulkan, ya Allah kurniakanlah rezeki yang halal, rezeki yang thayyiban, kan? Wa ilman nafi'ah, amalan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nampak? Kita sebut tu sebenarnya dah disandarkan dengan iman tu. Doa ni bukan dengan akal. Doa ni dengan iman. Sebab bahasa-bahasa doa semua bahasa-bahasa iman. Warzuqni tu bahasa iman, bukan bahasa akal. Akal tak nampak lagi apa nak datang ni. Akal tak tahu lagi. Sebab tu rezeki ni tidak boleh dikhususkan kepada satu benda je. Sebab rezeki tu asalnya bukan benda. Rezeki tu asal dengan nama Allah. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Rupanya ramai tak boleh baca. Ramai juga tak boleh baca. Ingat pandai dah baca. Pandailah ustaz saya baca ni. Kalau pandai baca, tak adalah Allah kata ramai yang sesat, ramai yang tak bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sebabnya nak baca tu adalah hati. Kita mungkin boleh menguasai bacaan dan bentuk tulisan, kita baca ejaan, kita menguasai banyak bahasa, tapi bahasa hati tak kuasai. Bahasa hati kita tak kuasai, menyebabkan Allah kata yang buta bukan mata tapi hati dalam dada. Buta tuli, buta kayu. Tu aja. Kalau kita orang tak boleh baca, kita marah. Guru ni ada sabar dia tu, kadang-kadang tu sabar dia. Ada satu guru tu, ni daripada guru sendiri ni. Dia cerita. Saya sebutlah nama Cikgu Nizam. Cikgu ustaz tahu nak mengajar. Saya mengajar nak buat bahasa, saya cakap cikgu mengajar orang budak-budak je satu, ya dua membaca. Baik. Dan satu lagi membaca. Bukan dia tak kira umur darjah. Dia tengok hati katanya. Tak kisahlah umur berapa tu, Piramli dah buat dah. Umur otai masih berbisa duk ngaji lagi. Ni jin mata ni, jin toncit ke panggil. Jin dia sebenarnya bukan nak belajar huruf tu. Dia nak belajar di sebalik bacaan tu sebenarnya. Sebab ada orang yang dah berusia pun tak boleh baca, sebab bacaan ini, bacaan hati tak ikut usia. Hati tak ada usia. Ya, usia ni pada jasad, tapi pada hati tak ada. Masuk syurga Allah reset balik. Cikgu ni kata, dia ajarlah kalimah suku kata babi bu. Kan biasa kita baca kan, tati tu babi bu, duk ulang-ulang babi bu, tak kenal. Sekali dia kata ulang-ulang, tak faham ustaz. Sekali saya tukar bu babi katanya. Geram betul kata. Macam tu sekali. Iya. Ni salah ni cikgu gini. Datang naik angin lah. Tapi betul. Babi bu. Cuba tengok bacaan, tulisan. Kita kalau orang tak kerti baca, buta ke? Tak nampak tulisan kat sini, tak boleh parking, khas untuk ceramah. Oh, contoh banyak kali kena. Kita datang dah lewat, ya Allah, pusing kita jauh. Sabar je lah ustaz, dah banyak kali tulis lah ustaz. Tak apa. Biasalah. Dah tulis terpampang tu ha. Kalau kita tak apa pula, motor dia parking ke? Ya ilaha illallah. Kalau kita pun kita okey, tak apa lah. Ni motor dia parking ke? Petak besar motor dia parking. Tak baca ke? Marah lah kita tuan-tuan. Marah. Nak kaitkan dengan tak baca ni. Marah kita. Kita keluar kereta brand new, keluar simpang, kita elok dah, orang lain gam langgar. Buta ke? Siap. Mesti angin satu badan. Ada mata tak nampak. Nak pula bawa keluar kita. Tiba-tiba Allah kata, surah Al-Hajj 86, yang buta bukan mata tapi hati dan dada. Sama lebih kurang kita kena marah orang buta kan? Buta tak boleh baca ni. Buta ke? Tak nampak ke? Allah kata, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku, buta, sedangkan kamu mati dulu. Allah kata. Rupanya kita dok baca tak ikut skema. Kita baca kod dan macam Piramli ajar. Bagi surat, saya cerita apa tu, ini katanya asal bunyi jadi tulisan lain, bunyi lain. Allah jadikan alam ni patutnya bunyinya mesti kait dengan ayat-ayat kebesaran Allah, tapi keluar kat mulut kita bunyi lain keluar. Tulisan tu betul, simbol tu, tapi kita tafsirkan berbeza. Sama lah macam tadi kita doa tu bahasa dia, bahasa rezeki dah. Warzuqni Rabbana hablana min azwajina pun kita doa minta azwajina. Ni satu bab, azwajina, isteri-isteri tu. Ada satu kes tu dia baca doa makan, dia doa juga kurniakan isteri juga.
Kenapa gunakan isteri? Rezeki juga ustaz, isteri. Isteri. Rezeki katanya. Makna kata, ketika kita sebut bacaan itu patut dibaca dengan iman, kita baca dengan bahasa akal. Lah kali kita duk tafsirkan rezeki itu duit, rezeki itu nasi. Akhirnya kita kata nasi yang mencukupkan kita, duit yang mencukupkan kita. Saya cukuplah ustaz, saya cukuplah. Cukup apa? Saya cukuplah dengan amount ni. Habis kalau tak ada duit, tak cukup saya. Masalahnya topik apa perkataan tak cukup tu? Kalau yang kita detail tak apa, spesifik. Contoh nak isi minyak berapa, cukup tak? 5 liter. Terang-terang nampak tuan. Nak isi berapa? 5 liter. Cukup 5. Cukup tu tak apa, tu spesifik akal. Ada bahasa-bahasa akal yang kita boleh ukur direct. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lebih luar, rezeki berapa duit nak kena ada, cukup tak kita, berapa nak cukup, kita nisbah pada kehidupan, kita kena jawab hasbi Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah dalam hidupku. Sebab yang banyak saya urusan itu bukan urusan tentang saya, itu tentang Allah, terutama dalam bab rezeki. Tapi manusia hari ini cuba nak ambil alih kuasa Allah, dia nak berebut kuasa dengan Allah Ta'ala. Maka bila kita kata cukuplah Allah, mana boleh, dia berani nafikan, berani dia melancarkan peperangan dengan Allah. Sedangkan topik yang kita bincang tu terang-terang topik rezeki, bab duit rezeki, bab makan rezeki. Kalau bab makan, kalau kata nak cukup tu, kiralah resepi makanan. Resepi dua. Ini cerita bukan resepi, dia cerita cukup tentang kehidupan. Yang mencukupkan saya ini, amount ini. Kalau ditanya berapa nak cukup, berapa kena ada duit, kita pun cakap, dulu kita mula-mula kerja, cukuplah saya 1,000 duit. 1,500 saya banyak dah ni. Cukuplah 1,500. Sekarang berapa pakai? Dah makin tambah ustaz. Dulu harga barang bolehlah macam ni, sekarang dah macam ni pula. 500 sekarang tak macam dulu 500. Nah, dulu kita kenapa kita buat satu tafsiran cukup, kita gaji 1,500. 1,500 banyak dah tu, cukup dah. Sekarang 3,000 tak cukup, 5,000 tak cukup, 10,000 tak cukup. Soalan yang cukup kan apa? Kita mau jawab duit. Nah, menyandar lagi sekali. Orang tak berani nak menyatakan bahawa cukuplah Allah. Yang bagi masjid, alhamdulillah, bolehlah kita cakap terang-terang kat sini. Cuba kalau di luar masjid cakap macam ni. Cuba luar masjid cakap macam ni. Masuk masjid balik, suruh masuk masjid balik dah. Luar masjid cerita lain, dalam masjid cerita lain. Sidang jemaah mata Allah SWT. Dalam surah Al-Fat ayat 28, Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT, hebatnya kefahaman kita ni bila kita sandarkan kepada yang hak. Yakni perkataan, walaupun manusia adat nak cakap pergi kepada kebendaan adat, cukup ni bahasa adat, tapi datang iman, kita nak ambil alih perkataan cukup kepada perkataan iman, perkataan yang hak, yakni kepercayaan yang lebih besar. Mungkin dulu kita cukup faham dengan keadaan yang terhad, tapi bila mari ngaji, mari faham, perkataan cukup tu saja tidak boleh tak pada benda. Tak boleh. Cukuplah, tak boleh. Sebab Allah kata yang bermaksud surah Al-Fat 28, dialah yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Nabi SAW, Muhammad SAW, dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar. Agama yang benar, yakni kepercayaan yang benar. Tadi kita duk bincang cukup-cukup ni tuan-tuan. Kalau tak dibahas dengan petunjuk Allah, nak kaitkan dengan rezeki, kena ada petunjuk lah, hidayah. Kalau tak ada hidayah dan petunjuk, macam nak cerita bab rezeki? Satu. Keduanya,
dah kita cerita tadi, kita bincang tuan-tuan, kemudian jadi pegangan tak? Jadilah pegangan. Bila jadi pegangan, kesan tak dalam hidup kita? Berkesan lah. Tapi hari ini kalau tidak dikaitkan dengan agama yang benar, dengan pegangan yang benar, maka dia jadi kepercayaan. Walaupun kita solat tuan-tuan, tapi kepercayaan kita yang cukupkan aku bukan Allah. Jadi kepercayaan tuan-tuan. Tanpa sedar, doktrin masuk. Dipanggil perang saraf. Akal kita terima je. Nak pula nampak, tengok, iyalah. Kita duk ikut saja. Seeing is believing, kata orang Jawa tu. Iyalah, tak cukup lah. Kita ambil bulat-bulat apa yang ada depan mata. Sedangkan yang ada depan mata belum tentu kita boleh ambil bulat-bulat. Sebab tu kata Allah, aku hantarkan Rasulnya, Allah kata, supaya membawa hidayah dan petunjuk dan kepercayaan yang benar, supaya, ini kesan dia tuan-tuan, supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain. Kita punya kepercayaan tadi tuan-tuan, dia akan mengatasi semua kepercayaan yang ada, kerana semua percaya yang cukup itu benda. Kita percaya yang cukup itu Allah yang menjadikan benda. Jadi daripada saya letakkan amount 1 million, baik saya letakkan Allah, letakkan berapa yang aku nak. Silap-silap Allah kata kamu kena ada 2 juta sebulan. Why? Sebab kamu punya expenses dalam 5 tahun akan datang besar. Kamu nak sara anak yatim, kamu nak bagi infak kat masjid, kamu nak gini. Jadi aku bagikan kamu 2 million. Selang 5 tahun selepas itu, 2 million ni dah tak cukup bagi kamu, akan naik 5 million. Selang 10 tahun akan datang, Allah kata 5 juta dah tak cukup bagi kamu, letak 10 juta. Sebab apa? Legasi makin besar, perjuangan makin besar. Dia tu tak pada diri, ya Allah cukupkanlah. Yang kita faham cukup kita matematik 1 campur 1 2. Parah lagi cukup untuk diri sendiri, berat lagi tuan. Untuk diri sendiri je. Kita fikir jiran sebelah yang susah, pakai miskin, anak yatim, kerja agama, berapa duit nak kena ada? Maknanya sidang Muhammad Allah SWT, kerja mencukupkan ini, Allah kata, yang menyebabkan kita akan menguasai benda ini, mengatasi orang yang duduk pada benda, yakni orang yang bersifat cukup benda. Dia ingat dia dapat 1 juta, dia lega. Dia lega dan dia selesa dengan 1 juta. Akhirnya dia lalai dan dia jatuh balik. Dia boleh jatuh. Tapi kalau kita ini tak terikat dengan 1 juta, tengok 1 juta, ya Allah, Kau yang mencukupkan, ya Allah, bila-bila boleh habis. Aku tak tahu apa yang terbaik. Maka kita tak terikat dengan amount. Sebab tu bila ada 1 juta, tak rasa macam sakda. Sebab kita tak tahu apa jadi. Jadi kita uruskan dengan baik. Kita tak jadi terlampau bakhil, kita tak jadi terlampau boros. Kalau terlampau bakhil, tak boleh, saving. Nanti kan tak cukup kan masa depan. Orang-orang yang tidak ada kefahaman tentang iman, maka dia akan terikat, terperangkap dengan kebendaan. Maka ini jumud tuan-tuan. Orang Islam tidak diikat dengan pemikiran jumud. Malah orang Islam kata, istilah the more you give, the more you get, itu datang pada Islam. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah masukkan. Sebab Allah based on budget. Allah kata no shilling budget. Allah kata, kita je yang letakkan budget sendiri. Allah tak pernah letakkan berapa kamu nak pakai. Ya Allah, selagi ada jalan, ghairi hisab. Ghairi hisab lah tuan-tuan. Kalau kira duit kita pada awal balik kita sampai sekarang, berapa juta lebih rasa. Kira campur, lebih pakai kita ni. Lebih tuan-tuan. Campur ni luar daripada kemampuan. Akal ni, tak logik kita boleh pakai banyak macam ni yang. Iyalah. Sebab tu orang beriman, dia boleh menguasai benda yang mustahil. Konstantinopel mustahil roboh. Orang yang rasa cukup dengan kekuatan dia,
Dia akan sandarkan kepada kebendaan. Cukuplah dengan kehebatan tenteraku, cukuplah dengan kehebatan duitku. Oh, cukup kamu dengan benda tu ya. Ada benda lagi yang besar yang akan menghantar kamu nanti, yang akan mengawal kecukupan itu. Sebab mereka pengaruh dengan kebendaan. Ini dah cukup dah ni. Contoh macam cerita apa, Titanic kan, kisah benar. Kata apa, ini dah cukup kuat dah ni. Oh, dia overconfident. Dia overconfident. Bila kata cukup dengan benda, akan ada satu perangai overconfident tuan. Bila overconfident dah keluar, itu kejatuhan. Itulah kejatuhan. Tapi kalau kita alihkan perangai kecukupan itu kepada agama, kepercayaan benar, mana kita akan bersandarkan kepada Allah yang mencukupkan. Mood kita itu adalah mood berharap kepada Allah. Raja' dia panggil dalam perbahasan hatinya, raja' ilallah. Berharap kepada Allah, mencukupkan duit ni ya Allah. Sebab tu ramai orang ini mencari, dia kata mencari yang lebih. Saya nak tambah lebih Ustaz. Mencari yang lebih. Dari satu perkataan sepatutnya, orang yang faham bab cukup ni, dia bukan mencari yang lebih, dia mencari kelebihan. Nah, dia tak cari lebih. Dia tak tahu berapa nak lebih. Nak 10,000 kah, 20,000 kah, tak tahu. Jadi sementara apa yang Allah ada, cari kelebihan daripada 10,000 tu apa? Tambah keberkatan dalam pendapatan. Dalam bab makan tu, makan. Kalau tentang ngaji bab, insya-Allah mungkin sini ada Syama'il Muhammadiyah. Bab makan, cara Nabi makan. Nah, cara Nabi makan. Nabi SAW makan, dan riwayat banyak lah dalam cerita tu. Saya simpulkan, Nabi SAW makan akan jilat 3 jari ni. Kaedah jilat tak ada cerita, tapi jilat jari. Jilat jari dok kita nampak ni akal nampak jilat jari. Apa benda jilat jari ni? Ulama mentahrijkan hadis ni bukan jilat jari yang nama jari ni. Satunya memang dari segi dasarnya nampak dah perbuatan jilat. Nabi kata sekiranya ada butiran-butiran makanan di tangan itu, dijilat. Nabi kata kerana tak tahu yang mana satu berkat. Kita makan ni makan duk sumbat ni tuan-tuan, tak fikir berkat. Rupanya butiran tu kita tak tahu mana satu berkat. Waktu licin makan. Sebab apa licin ni? Tak tahu mana satu berkat. Yang jadi, yang buat makan jadi orang tu bukan makan, berkat. KFC tiru ni tuan-tuan. Apa namanya? Sehingga menjilat jari. Tagline dia ikut sunnah Nabi. Berapa tan ayam kena sembelih? Tak habis-habis ayam. Duk sembelih. Ada lagi ayam dia. Duk sembelih. Ada lagi. Bukan kata nak bagi tahunya duk ikut tagline ini jilat jari pun barakah tu jadi. Apatah kalau kita duk amalkan betul-betul, cari kelebihan. Kita nak makan yang banyak tapi tak nak cari yang berkat. Nah, itu jadi makan tak cukup-cukup tu. Tak cukup-cukup. Bila banyak pula membazir pula. Rasa macam banyak nak makan ni, belilah banyak. Bila makan tak habis pula. Dalam bab makan lain, bab roti Nabi SAW. Kalau kaji pula dalam tajuk roti, Nabi SAW tak pernah makan, tak ada lagi makan tepung yang mahal. Nabi memilih untuk begitu. Dan Nabi tidak pernah makan dihidang dengan banyak-banyak pinggan. Maknanya banyak. Dah, satu main course selesai. Dah. Tak ada yang ni mula, penutup, pengakhir, penyuci, macam-macam berderit. Lelas sekali, tak sedap. Dah berderit-derit makan, tak puas. Tak puas makan tuan-tuan. Bayangkan. Nampak sidang Imam Allah SWT. Maka sebenarnya akhirnya berlaku pembaziran. Sebab kita dah fikir kecukupan itu makan. Sama dengan duit, berlaku pembaziran duit sebenarnya tuan-tuan. Bukan sebab tak cukup duit, Allah tak cukupkan duit untuk kita. Susah orang nak terima benda ni.
Susah sebab ada perbincangan iman. Dan dia kata kena banyak. Dan satu kes tuan-tuan, seorang murid dengan guru dia. Jumpa tok guru dia, bagi tahu, wahai tuan guru, aku gaji aku satu tak cukup. Berapa gaji kamu? 3,000. Ambil 2,000. Tercengang kawan tu. Aku tak cukup, 3,000 tak cukup, tiba-tiba ambil 2,000. Habis sebab anak murid yang taat, ikutlah. Dia pun cukup. Selang orang cukup. Dia jumpa balik tok guru dia. Kenapa boleh cukup? Dulu 3,000 tak cukup, 2,000 cukup. Tok guru cakap, kamu mengambil hak orang. 1,000 tu bukan hak kamu. Sebab tu Allah tak cukupkan. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan. Jadi, adakah benar kita menyatakan hidup kita ni cukup dengan Allah? Kalau cukup dengan Allah, kita akan cari keberkatan. Kita akan cari keredaan. Kita akan cari ketaatan. Sama contoh dalam perhubungan rumah tangga. Tadi bab makan, bab duit, bab rumah tangga pula. Cukuplah ustaz isteri saya? Cukup dengan isteri? Cukuplah ustaz isteri saya? Cukuplah seorang isteri saya? Tambah jelas sikit. Cukup seorang ke isteri kata cukup lah bang? Siapa yang kata cukup tu? Isteri atau Allah kata? Masalah tak cukup-cukup. Yang seorang tu pun tak cukup-cukup. Asyik rasa kehilangan dia rasa. Tak ada cari. Mana? Tercari-cari. Tak ada. Mana? Ramai. Nak masa, quality time, silakan. Kepik, kulu kili. Macam kita ni nak pagi duduk sini dah. Sekejap lagi Jom suku habis dah. Dah sekejap lagi zuhur datang lagi, asar datang lagi, maghrib pula, lajak pukul 9 ke 10. Dah masa dengan mini tak ada. Tapi jadi. Nampak? Macam saya tuan-tuan. Malam, pagi, rapat, habis Allah bagi. Sebab kita minta, ya Allah, bagilah yang terbaik. Betul-betul lah bagi tuan. Malam 3 rumah, tak ada rumah, semua keluar full. Ustaz tak ada masa. Sampai orang cakap, Ustaz tak ada masa dengan anak. Masa dengan anak tu macam mana? Apa yang ditakrifkan masa dengan anak tu? Ke atau kena bagi tanggungjawab? Apa tanggungjawab pula? Kita kupas. Ke tanggungjawab tu mesti duduk tengok depan mata. Bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah cukupkan sedikit tapi berkualiti. Jumpa kejap, bukan lama, kadang-kadang balik tukar bincang tanya, tapi dia rasa tak, dia rasa Abi ni sentiasa ada. Cakap ini kuasa Allah. Kuasa Allah tuan-tuan. Tak ada mengagam, tak ada balik-balik buat mogok piket ke apa, tak ada. Anak-anak masih kecil-kecil lagi. Malah dengan macam tu, ingatkan satu je, Allah bagi pula tambah lagi rezeki. Yang faham-faham, tak faham sudah. Tu dia. Tak ada masa pula Ustaz. Bukan ada masa, Allah adakan. Cukup tuan-tuan. Saya buat satu teori yang benar di sisi Allah Ta'ala. Kita hari ini nak memikirkan, kalau contoh isteri, masa sejam, 2 jam, 3 jam. Dalam kes ni saya jumpa ramai meminta benda yang bagi dia cukup. Dia ada 2 jam baru cukup. Allah bagi bukan 2 jam, 20 tahun. Cukup tak? Rasa saya tak puas hati lagi dengan suami saya ni. Tanya, lega tak dengan suami ni? Baru saya tahu panggil suami saya siapa Ustaz. Patut makin lama makin puas lah. Saya ramai jumpa, makin lama makin tak puas hati. Nyimpan hati, makan apa? Jantung ulam mempedu. Lebih kurang gitulah. Pantang cuit dia. Aku tahu. Pantang cuit. Jadi. Padahal tu lama dah Allah bagi masa. Makna kata dia tak cari keberkatan dalam perkahwinan. Si isteri tak cari ketaatan dalam perkahwinan. Dia tahu ada suami, tu je. Yang aku tahu ada.
Macam mana? Itu ikut mood aku. Kalau mood aku okey. Kalau mood tak okey, aku lancarkan World War 3. Akhirnya apa jadi? Jadilah macam kes-kes ni. Berkahwin je bergaduh. Padahal mula-mula tak bergaduh, tuan-tuan. Lepas tu kita buat kesimpulan, biasalah tu, sedangkan lidah lagi tergigit, gigit lidah buat apa? Itu ayat. Nama pun tergigit. Lepas tu janganlah gigit lagi. Tersilap tak apa, belajar. Kalau tersilap tak apa, tapi belajarlah supaya jangan tergigit lagi. Memang ada konflik, tapi kena fikir, kenapa ni? Tak cukup masa. Saya amat komplain, suami saya tak cukup masa, suami saya tak bagi tu, tak cukup. Dia menuntut. Cakap, apa yang mencukupkan rumah tangga kamu ni? Berapa jaminan sebenarnya nak bagi cukup rumah tangga ni? Masa mula-mula kahwin tak fikir berapa duit kena ada? Tak terfikir, Ustaz. Habis tu sekarang baru terfikir. Ni bukan Ustaz terfikir, masalahnya keberkatan sudah hilang. Sidang Imam mata Allah SWT. Sebab tu tadi Allah kata dia memenangkan, surah Al-Fat ayat 28, dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama lain. Sekiranya kita memahami benar, cukuplah Allah bagiku. Panjang tajuk ni, tuan. Masih dalam perbincangan hakikat kehidupan ni. Kita nak memahami konsep ni, falsafah ni, contoh-contoh ni. Sebab yang mencukupkan itu, contoh tadi, bila keluarga ni berkisah tentang apa? Kasih sayang. Keluarga kasih sayang, bak duit, bak makan tadi, bak rezeki. Yang mencukupkan kasih sayang ni suami kah? Yang mencukupkan kasih sayang ni isteri kah? Tiba-tiba kita kata cukuplah dia. Betul orang cakap pula, apa yang tak cukupnya saya lagi bang? Cakap. Dia pun jawab, bukan tak cukup, melimpah-limpah dah. Habis tu kenapa abang buat juga? Kerana Allah nak mencukupkan abang lagi 3. Tu saja. Jawab begitu, tuan. Tak terjawab lah, Ustaz. Tak terjawab tak payah. Tapi hakikatnya gitu. Jangan cari-cari. Ada pula kes, dia mula condemn isteri dia. Saya jumpa ramai jenis gitu pula. Tak maaf cakap, tuan. Ni kalimatul haq. Kulil haq walau kana marran. Berkata benar walaupun pahit. Bila dah jumpa alternatif, mula dia nampak kekurangan yang pertama. Sebab tu mentaliti orang perempuan didoktrin tentang kekurangan. Sebab ada alternatif kurang. Sebab memang pun realiti berlaku begitu. Manusia ni dia nampak dah kurang, dah tak pandai layan dah, dah tak pandai ni lah. Nak pula si kawan ni jenis pergi restoran Siam, dapat pula jadi makan dapatnya pelayan restoran. Ya, ni kata dia tak boleh layan, Ustaz. Ni pergi cari pelayan restoran pula. Dah pelayan restoran pula jenis melayan, dia tak kerti-kerti lain. Nampak dah mula cari tak cukup. Datanglah ideologi perkahwinan diasaskan kerana tak cukup. Orang pun cakap ni jahat yang pemikiran ni, tulang kau tak pandai jaga pula ambil sifat Allah. Ya paman, jaga tu nama Allah, wali. Jangan aku pandai jaga suami, tengok tak cari lain. La ilaha illallah. Berapa ramai kata-kata yang merosakkan akidah ni, tuan-tuan. Kawan tu baru nak semangat, tenggelam terus. Dah lah kata begitu, takbur pula tu. Tengok si my leg dah. Lain kali masa nak basuh beras tu, baca-baca lah sikit. Dah itu pula je pengikat kasih sayang. Apa kenanya, tuan-tuan? Baca-baca, sembuh-sembuh sikit. Jangan ikut jam, lawan jam. Air tangan dia penting. Orang yang faham lebih, air tangan, kalau air tangan pun dah macam ni hebat, bagai kaki. Air kaki pula dia kena. Kurafat. Tak cukup air kaki, bubuh pula yang lain-lain kurafat. Sedangkan kita ni Allah cukupkan dah sebelum ada isteri, Allah cukupkan dah kasih sayang tu. Bukti, dalilnya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah sempurnakan dah hati kita ni. Malah kepercayaan ni menenangkan. Sebab apa?
Bila sayang sudah cukup tuan-tuan, kita berkahwin, kita tak akan menekan pasangan kita. Awak tak payah buat apa-apa lah, abang tengok awak saja, tenang hati abang, tak payah buat apa, duduk saja. Kenapa bang? Cakap, kerana Allah mencukupkan kasih sayang dalam hati abang. Awak tergolek kan, nak tertiarap kan, silakan, tapi jangan mati sudah. Ini dah, mana ni tak layan abang. Awak tahu tak, kasih sayang ini akan pudar, katanya. Dah dikait mula kurang. Padahal rezeki ghairi hisab. Rezeki ghairi hisab, tuan-tuan. Kasih sayang bukan bab rezeki juga. Bab kasih sayang berkurang, sedangkan hakikat tak berkurang. Rezeki pun tak berkurang, kasih sayang pun tak berkurang. Yang berkurang tu mata kita. Tengok kurang dah, mata kurang, hakikat tak kurang. Sebab tu jangan buat comparison. Dulu ustaz duduk jalan pegang tangan saya, sekarang berjalan macam maraton, passing baton, berlari. Bang, tunggu bang. Cepatlah sikit, passing baton, pak, berlari. Isteri pun sama juga, ingatkan suami buat kerja. Isteri pun dah dapat menonong jalan tu. Mana suami? Tak. Dan nak pula dapat pegang mangkuk pergi shopping, memang ada tinggal dengan dia suami kat situ. Lambatlah bang ni, katanya. So nak pilih lagi ni, tak apa bang, duduk sini. Lepas tu compare. Dulu kita berjalan pegang tangan, kita terpengaruh dengan sinetron tu, belajar dengan Romeo and Juliet. Sedangkan Allah dah bagi masa pegang tangan, dah ada masa tak pegang, okey lah, tak ada jadi isu. Jangan jadikan kebendaan tu isu pergaduhan. Tapi hari ni ramai kerana benda-benda kecil, kebendaan jadi menyebabkan kasih sayang tergugat. Why? Sedangkan Allah kata kasih sayang itu aku dah jamin dah. Dek, kerana jahil kamu bersandar kepada selain aku, sebab itulah hancurnya kasih sayang. Bukan sebab tak layan, bukan sebab itu. Wa imam masa kahwin mula-mula pun tak kerti nak layan, tapi sayang no saja. Kekut tak kerti, tak apa. Okey awak semua. Bila dah pandai layan, lain-lain pula ceritanya. Sebab apa? Sebab kita dah faham ke lain. Bila faham ke lain, dibiarkan sangkut ke hati. Hati pun terikut. Bila terikut, bimbang, iman goncang. Sedangkan Allah kata dia memenangkan dan meninggikan atas bawaan kepercayaan lain. Sebab tu orang beriman, kepercayaan yang lebih dahsyat. Saya, tuan-tuan, bila saya cerita tentang ta'adud, tentang Allah bagi syariat kahwin ni, tuan-tuan, bila cerita dekat bawaan lain, agama-agama lain, semua pening. Cakap, I tahu dah boleh, mana dia? Boleh ha? Inilah Islam. Cakap, Islam diajar untuk menyayangi, sebab kita bertuhankan Allah. Mereka tak boleh. Mereka nak minta disayangi, kebendaan. Sebab tu yang mendoktrinkan, tapi dia buat benda yang tak betul. Isteri pun ada, belakang pun ada. Yang haram tu halal, kata. Nampak tak? Islam memuliakan. Kalau kamu nak, one touch consider soul, habis. Islam jaga syariat. Tapi orang non-Muslim tak begitu. Orang kufar tidak begitu. Jadi bila kita bawa ni, macam mana you manage keluarga saya seorang isteri pun pening. Inilah kasih sayang Allah. Diam dia, tuan. Diam dia. Tapi kalau macam ni you manage, I pun sama 2 kali 5 mah katanya. Dia pun kata I pun mengaduh, you pun mengaduh lah, kita sama kata. Sebab tu Allah buat Nabi SAW isteri lagi. Habis Ustaz, sebelum Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tak ada isteri pun, itu tidak disyariatkan lagi. Tapi waktu itu kalau Allah turunkan syariat, Nabi buat dah. Dan setia Nabi pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, setelah wafat pun Nabi sebut nama. Mana kata tak payah kahwin pun tak apa. Tapi Allah nak buat, nak memadamkan balik. Ada kata-kata setia dengan satu saja. Nabi cukuplah dengan satu. Siapa kata? Ada pernah jumpa? Ada nas? Ada dalil? Tak ada. Malah Allah uji satu, 12. Orang kafir pening kepala. Dia geram, dia fitnah Nabi. Dia geram, dia tak boleh buat, dia fitnah.
Orang yang dia tak boleh buat ni, dia fitnah. Dia buat orang benci, padahal dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat sebab Allah tak bagi kasih sayang tu. Sebab dia cukup dengan benda, kita cukup dengan Allah. Bila kita cukup dengan Allah, kita jaga ketaatan, kita jaga keredaan, jaga keberkatan, Allah bagi limpah ruah kasih sayang. Bukan sebab tak cukup. Kita tak terikat, tak ada syarat-syarat tertentu. Masing-masing menjalankan tanggungjawab. Tak perlu nak seberit berat-berat, tak perlu nak kata-kata yang ayat mengayat, tak perlu. Pick up line, tak payah dah pick up dah, semua dah terpick up dah. Oh dulu tak ada pun kamu nak ayat-ayat ni Zaman sekarang duk mengayat-ngayat, tak jadi-jadi pun. Iman tidak bersandar pada kebenaran. Dan Allah kata, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Kerana apa? Kerana kasih sayang tu hak Allah. Cukuplah Allah sebagai grantor. Siapa grantor kita ni? Dia kena kenal lah. Bank tengok grantor, tinggi mileage grantor tu lulus. Yang grantor kasih sayang kita ni Allah. Siapa Allah? Pemilik kasih sayang. Tak apa, aku jamin kamu. Bila jamin ni makna kata apa? Tak habis-habis. Sebab tu bila perkahwinan itu menuju kepada Allah, Allah matlamat. Suami isteri kan biasa tengok gambar raja orang buat ni, dia makin dekat dengan Allah, makin rapat bersatu. Sama juga dengan bisnes. Rezeki letak Allah. Bila kata pengusaha ni dia makin dekat dengan Allah, jadi peniaga ataupun customer ni, consumer ni, dia nak jumpa ni mesti kena dia ikut cara kita lah. Cara kita berniaga ni ada prinsip. Waktu solat kita jaga, kemudian jaga prestasi, dia pun ikut, bersatulah. Maka bersatulah hati pengguna tadi, consumer tadi, dia suka dengan kita. Sebab apa? Kita ni orang yang berprinsip, jaga tak tipu, gitu, bagi yang terbaik. Sebab kita nak menuju pada redha Allah, maka orang pun akan ikut. Tapi kalau masing-masing nak jauh, nak ikut manusia, tak nak dengan Allah, dia ke bawah. Pelanggan pun makin jauh, makin hilang. Sama dengan suami isteri pun makin hilang. Sebab dia tidak letakkan Allah yang cukup dalam hidupnya. Sedangkan mata Allah SWT. Maka kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ini. Baik, kesimpulannya dalam bab cukup ni tuan-tuan, dia ada satu perkataan yang lebih praktikal ataupun lebih amalinya, iaitu cukuplah kebaikan di dalam hidup kita. Yang mencukupkan kita ini adalah dengan kita berbuat baik. Apa maksud cukup dengan berbuat baik ini? Maknanya dalam hala tuju kehidupan kita, kalau kita rujuk pada surah Al-Mulk ayat 2, yakni Allah nak tengok kita ayyukum ahsanu amala. Kita ni orientasi kita nak buat yang terbaik. Itulah yang mencukupkan kita. Yakni buat yang terbaik ini maknanya buat dengan seikhlas mungkin. So itulah yang memuaskan kita, bukan orang lain, bukan kebenaran. Jadi kalau duit tu kita nak buatnya seikhlas baik, yang ni kita tengok belajar dalam apa yang terbaik pada duit ni, kita belajar apa yang terbaik dalam benda ini, kita cuba nak kaitkan dengan ayyukum ahsanu amala. Maka di sini kita melihat, bila kata kita meletakkan orientasi kita ni kebaikan itu matlamat kita. Sebab tadi kalau cukup Allah ni, kita masih perbincangan yang syumul. Macam mana nak kata cukup Allah ni? Kamu akan mengejar kebaikan, kita akan buat yang terbaik, kita tidak akan bermalas-malasan, kita tak akan jadi orang yang ungkit-ungkitan, kita akan jadi orang yang rungut-rungutan. Benda yang paling senang nak buat di saat susah. Ni tengah susah ni, ada satu benda yang sangat senang nak buat. Apa dia? Merungut. Paling mudah. Benda yang paling senang nak buat ketika senang, iaitu tidak bersyukur. Senang je. Nah, yang susah, yang paling senang waktu susah pun, ini dengan merungut. Jadi
Kalau kita meletakkan kebaikan itu matlamat hidup kita, dan kebaikan bila cerita bab kebaikan yang pula mesti ikhlas. Bila tidak ikhlas, dia tidak baik. Apa bezanya? Apa bezanya orang Islam dan bukan Islam buat baik? Walaupun kita nampak dua-dua baik. Orang Islam buat baik, benar-benar baik kerana dia tahu baik itu dari Allah. Dia tak perasan baik, dia tak ada udang di sebalik mi, dia tak ada apa-apa isu, dia tak ada apa-apa intention, dia nak buat yang terbaik, perform supaya Allah tengok dia, ya Rab, dengan namamu, wa kafa billahi syahida, bersaksikan dengan namamu aku buat baik ya Allah. Sekiranya ada kecacatan dalam amalanku, ampuni aku, terimalah amalanku. Maka ketika ini orang akan nampak kita ikhlas, orang suka dengan kita. So menanglah kita, tuan-tuan. Menanglah kita. Itu dipanggil Allah memenangkan itu. Dia kita tak ada apa-apa intention. Intention kita pahala. Intention kita kebaikan. Intention kita ialah banyak ikhlas dalam beramal. Bukan banyak amal tapi tidak ikhlas. Intention kita itu kebaikan. Ya Allah, berikan aku yang terbaik, harta-harta yang terbaik, anak-anak yang terbaik, isteri-isteri yang terbaik, semua yang terbaik. Apa makna terbaik? Yang mengingatkan kita kepada Allah. Apa saja hal-hal keduniaan yang membawakan kita makin dekat dengan Allah, itulah yang terbaik. Susah ni Ustaz, tapi susah ni menyebabkan kita kenal sejadah, kita kenal apa itu doa khusyuk, kita kenal dengan air mata penyesalan. Kesusahan itulah kesusahan terbaik. Itulah makna cukup bagi Allah. Maknanya Allah meletakkan kita pada kedudukan yang Allah sendiri nak kita dekat dengan dia pelbagai cara lah. Jadi apa saja berkaitan dengan dunia ni, tuan-tuan, yang terbaik, apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Mengingatkan kita pada Allah. Ustaz, anak saya ni Ustaz, jenuh saya didik. Jangan tengok jenuh didik tu. Bila dia perangai dia meragam, apa kita buat? Kita berharap kepada Allah. Tu yang terbaik tu. Cuba kalau anak kita okey semua, nak berdoa? Tak adalah sangat kot. Ada sebab kadang-kadang Allah bagi susah dulu. Bila sudah jadi okey, kita pun berharap lagi. Ya Allah, terima kasih, dulu payahlah nak didik, berubah dah anak aku ni ya Allah. Janganlah, lain pula doanya, janganlah ya Allah jadikan seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini kupasan pada doa ni, tuan. Kadang-kadang kita doa lah ikut kita punya kefahaman, kupasan daripada doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Macam tu betul. Ya Allah, janganlah kau jadikan anakku ni jadi macam dulu ya Allah, takutnya aku ya Allah. Cukuplah engkau yang menjadi jaminan kepada kebaikan anakku. Ataupun kita, cukuplah ya Allah, aku dah jenis istiqamah atas masjid ya Allah. Janganlah ya Allah kau palingkan aku balik. Aku tak tahu nak gerentor siapa, engkau je ya Allah. Jangan kau susahkan aku untuk dekat dengan kau. Itu nama cukup. Ketika buat baik, kita dah dapat kebaikan, kita nak cukup Allah. Kalau tidak nanti tak cukup-cukup nanti. Kita rasa tak cukup-cukup je. Sedang cuma mata Allah SWT. Begitulah sikit sebanyak perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Akhir kalam, saya nak memetik pada Sayyidina, kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang berkata dalam satu khutbahnya, yang mana berbincang tentang perbincangan bab cukup Allah ni, yakni dengan buat yang terbaik, bermakna mengurus apa menjurus menjadi insan yang bertakwa. Kata beliau, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah SWT dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Jika kamu ingin memperbaruinya, perumpamaan kamu adalah seperti suatu kaum yang sedang berjalan. Dalam perjalanan mereka menempuh satu jalan dan seakan telah melampauinya. Maknanya di sini, tuan-tuan, kita faham dah bab Allah, kita faham bab nak dekat dengan Allah, tapi cara kita nak rasa cukup dengan Allah, tinggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Tinggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Habis tak buang dunia ke? Bukan buang lain. Buang ni, buang dunia. Depan dengan jamaah, buang. Duit tak pakai, tak boleh guna, buang. Itu bukan, itu tak faham. Jangan buang-buang. Kalau buang-buang bagi saya, tahulah nak ngurusnya ni. Ini kata tinggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Pagi ni bawa duit,
Tinggalkan ke mana yang terbaik? Tabung. Tinggalkan dunia itu pada tempat yang terbaik. Pahala. Kita ni sekarang, tinggalkan diri kita kat mana sekarang ni? Kat masjid. Ni yang terbaik. Tinggalkan diri kita di tempat yang terbaik. Duduk kejap. Niat iktikaf dah. Dengar pula kuliah. Dengar pula. Bukan nak dengar sangat saya, tapi nak bagi tahunya duduk majlis ilmu ni besar fadilatnya. Siapa-siapa boleh bertukar depan ni, boleh, tak ada masalah. Tapi nak cerita duduk ni, nak dapat yang terbaik ni. Tinggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Anak-anak, tinggalkan dia. Tinggal macam mana Ustaz? Tinggalkan dia dalam ketaatan. Hantar dia sekolah yang mana mendidik dia taat, mendidik dia akhlak. Isteri kita, tinggalkan isteri kita tu. Di mana? Di dalam ketaatan. Tinggalkan dia, didik dia. Itu maksud tinggalkan tu, bukan tinggal itu dengan membuang dia. Baik. Maka kata lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kata kalau kita nak juga, nak cukup dunia tadi, nak sandar juga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah buat satu perumpamaan, seakan berjalan di satu jalan dan ulang balik jalan tu, kita akan jadi bosan. Kita ulang balik rumah kita, tuan-tuan, dah tak heran dah keliling kita ni, dah tahu nak sampai rumah. Macam itulah dunia. Setiap kali kita nak perbarui, nak lagi, sebab tak faham kan, kita ingat cukup tu dunia, nak lagi, lama-lama saya bosan lah. Keluar perkataan, saya bosan, saya fed up lah, asyik saya je. Ni kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi sebenarnya Allah Taala, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi yang penuh barakah ni tercapailah matlamatnya. Allah campakkanlah hati kita rasa cukuplah Allah dalam hidupku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Apabila kita merasakan bahawa Allah yang cukup dalam hati kita ini, ingatlah seluruh kecukupan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi yang penuh barakah ini Allah pilih menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Juga begitu juga yang mendengar, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi ini Allah pilih semuanya dengan pandangan rahmatnya, dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.